Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama-sama saya, Dr. Janiri Amir. Kali ini kita akan memperkatakan dan mengupas secara mendalam isu berkaitan dengan jalan raya di Sarawak. Jalan raya merupakan nadi yang menggerakkan dan memacukan pembangunan sesebuah negeri. Bayangkan kawasan, negeri, negara ataupun wilayah tanpa jalan raya. Tidak dapat dibayangkan. Sebenarnya dan sesungguhnya, jalan raya penting untuk memacu pembangunan dalam pelbagai bidang. Jadi untuk memperkatakan isu ini dengan lebih mendalam, bersama-sama kita kali ini ialah Yang Berhormat Datuk Julahi Narwawi, Menteri Muda, Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan. Selamat datang, Datuk. Selamat datang. Dan terima kasih kerana sudi bersama-sama 2030 pada kali ini. Jadi untuk meletakkan perbincangan kita dalam satu perspektif yang betul dan untuk memudahkan audiens kita memahami isu ini dengan lebih mendalam, dapat Datuk jelaskan jenis-jenis ataupun kategori jalan raya yang terdapat di Sarawak ini? Jadi jalan raya di Sarawak boleh kita kategorikan kepada dua jenis. Pertama ialah jalan persekutuan dan kedua ialah jalan negeri. Jalan persekutuan sehingga kini panjangnya adalah lebih daripada 1,500 kilometer, manakala jalan negeri adalah lebih daripada 30,000 kilometer. Jadi kalau kita ambil contohlah, contoh jalan persekutuan ialah Lebuh Raya Pen Borneo, manakala contoh bagi jalan yang kita kategorikan sebagai jalan negeri ialah jalan pesisir Sarawak dan jalan utama kedua yang bakal dibina sedikit masa lagi. Jadi yang tidak membezakan kedua-dua jalan ini ialah di Sarawak sehingga kini kita tidak mengenakan tol kepada pengguna jalan raya di Sarawak. Ini yang telah diambil keputusan. Baik, Datuk. Banyak orang dari rakyat di Sarawak ni keliru antara jalan pesisir dengan jalan utama kedua, second turn road ini. Apa sebenarnya kelainan ataupun sebab perbezaan antara dua jalan raya ini? Jalan pesisir adalah jajaran yang bermula daripada Sematan hingga ke Asajaya, Sadong Jaya, Sebuyam, Meludam, hingga ke Kabong dan seterusnya ke Mukah, Bintulu dan Miri. Jajaran lama yang telah dirancangkan oleh Kerajaan Sarawak sejak daripada rancangan Malaysia ke-5 dan diambil tindakan untuk disiapkan pada masa kini. Manakala jalan utama kedua ialah jalan yang terletak di antara jalan pesisir dan Lebuh Raya Pen Borneo. Maknanya ianya jajarannya berbeza sedikit daripada jajaran jalan pesisir dan Lebuh Raya Pen Borneo. So maknanya ianya lokalitinya ialah terletak di antara kedua-dua jalan utama ini. Kedua-dua jalan raya ini penting. Jalan pesisir dan juga jalan utama kedua. Yeah. Tetapi ada pihak tertentu, pembangkang khususnya mengkritik, menganggap bahawa jalan utama kedua ini sebagai redundant, bertindan dan tidak perlu. Bagaimana Datuk melihat ataupun menanggapi komen seperti ini? Secara ringkasnya saya katakan bahawa jalan raya amat diperlukan di Sarawak, sama ada jalan pesisir ataupun jalan utama kedua. Kedua-dua jalan pesisir dan jalan utama kedua mempunyai jajaran ataupun alignment yang dibina di kawasan luar bandar. Dan kawasan luar bandar inilah yang amat memerlukan kedua-dua jalan raya ini. Sebab kita mengatakan jalan ini bertindih. Sebab jajarannya tidak sama. Yeah. Jadi maknanya kedua-dua jalan ini amat diperlukan kerana ianya dibina menuju kawasan luar bandar yang memerlukan jalan perhubungan.
Jadi Ini untuk membabit secara ke ringkas. kedua-dua kawasan yang berlainan dan untuk akhirnya kepentingan semua penduduk di Sarawak sebenarnya. Ya, ya, ya. Jadi dari segi kita nak sentuh dari segi jalan pesisiran. Apa yang dirintangi? Kawasan mana yang sebenarnya dirintangi oleh ini? Seluas mana dari segi kependudukan atau penempatannya? Kalau dapat Datuk jelaskan. Jalan pesisir seperti yang saya katakan tadi, dibina di jajaran di sepanjang laluan pesisir dari selatan hingga ke Berapa utara di banyak Sarawak. ini dari segi kawasannya, kependudukan dan sebagainya? Jadi jalan pesisir ini dibina di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Kita tahu bahawa lebih kurang 60% daripada penduduk Sarawak tinggal di kawasan pesisir. Dan sebelum ini penduduk-penduduk di kawasan pesisir khususnya bergantung kepada laut dan sungai sebagai jalan perhubungan. Jadi oleh kerana kawasan ini mempunyai penduduk yang ramai, memerlukan pembukaan tanah dan sebagainya, maka sudah tiba masanya mereka tidak dibiarkan menggunakan perhubungan melalui Laut Cina Selatan ataupun menggunakan sungai sebagai jalan perhubungan. Pendek kata, kalau dulu kita katakan lebuh raya kita ialah Laut Cina Selatan, lebuh raya kita adalah sungai-sungai yang besar di Sarawak. Tetapi sejak rancangan Malaysia ke-5, kita telah mula membina jalan pesisir dari selatan hingga ke utara untuk memberi ataupun membolehkan penduduk luar bandar mempunyai perhubungan yang lebih baik berbanding dengan hanya bergantung kepada sungai ataupun kepada pengangkutan air sahaja. Baik, tentu dalam membina jalan raya ini dalam proses perancangannya ada komponen-komponen tertentu yang telah diberi perhatian oleh pihak Kementerian Datuk. Ya. Jalan pesisir kita bahagikan kepada 3 komponen. Yang pertama ialah kita berhasrat untuk mengganti kesemua kemudahan feri di laluan jalan pesisir dengan membina jambatan. Jadi sekarang kita hanya bergantung kepada kemudahan feri untuk menghubungkan laluan yang telah kita bina di sepanjang laluan jalan pesisir. Jadi kita telah mengenal pastikan bahawa laluan yang perlu kita bina jalan jambatan ialah di Batang Rambungan, Batang Lupa, Batang Seribas, Sungai Krian di Sesang dan Kabak, di Batang Paloh, Muara Lasa dan Igan. Maknanya kita mempunyai 7 laluan feri yang perlu kita bina jambatan untuk menggantikan kemudahan feri yang sedia ada. Maksudnya dengan adanya jambatan ini nanti maka feri tidak akan diperlukan lagi. Jadi untuk memperkatakan isu ini dengan lebih lanjut kita akan bincangkan dalam segmen kedua nanti, Datuk. Ya. Baik, kita lihat seketika. Baik, sebelum kita berhenti rehat tadi, kita telah menyentuh tentang feri. Kalau dapat Datuk jelaskan, huraikan lebih lanjut lagi bagaimana nasib feri ini kemudian hari apabila kita dah ada jambatan ini nanti. Okey, pertama kemudahan feri adalah kemudahan sementara sebelum kita membina dan menyiapkan jambatan di laluan jalan pesisir. Dan kita telah mengenal pasti 7 pangkalan feri seperti yang saya katakan tadi. Jadi sebelum saya bercakap tentang nasib feri ini, baik saya terangkan di sini bahawa kemudahan feri yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak pada hari ini disubsidikan oleh Kerajaan Sarawak. Maksudnya pengguna feri hanya dikenakan bayaran RM1. Sepatutnya berapa? Sepatutnya lebih daripada RM1. Jadi oleh kerana ianya mengambil kira kepentingan rakyat secara keseluruhannya, maka Kerajaan Sarawak memberi subsidi sebahagian besar daripada kos yang sepatutnya ditanggung oleh pengguna. Dan pada masa kini sejumlah 66 juta setahun untuk semua kemudahan feri di laluan pesisir yang disubsidikan oleh Kerajaan Sarawak. Dan oleh itulah maka para pengguna hanya dikenakan bayaran RM1 sahaja. Maknanya ini adalah sebahagian daripada usaha untuk mengambil kira kepentingan rakyat di seluruh Sarawak. Jadi maksudnya apabila jambatan siap,
kos itu tadi sekitar 60 lebih juta itu dapat digunakan untuk tujuan pembangunan Ya, lain. maknanya ianya merupakan satu penjimatan. Ya. Sebab feri ini tidak akan digunakan lagi apabila jambatan itu siap. Kita perlu mengambil kira bahawa untuk merancang, mereka bentuk dan membina jambatan itu memakan masa. Jadi oleh itulah maka untuk sementara waktu kita sediakan kemudahan feri. Jadi siapnya jambatan nanti, kemudahan feri tidak akan digunakan lagi di laluan jalan pesisir. Baik, Datuk telah menyebut tentang feri. Jadi bagaimana dengan kategori kedua yang daripada 3 kategori yang Datuk sebutkan tadi? Apa kategori kedua itu? Jadi kategori kedua bagi jalan pesisir ialah Kerajaan Sarawak membina yang kita maksudkan missing link ataupun jaringan terputus. Kerana ada setengah-setengah daripada kawasan pesisir tidak dihubungi dengan jalan raya. Misalnya jalan Pasi di antara Serikir dan Pintango menuju ke Tanjung Manis. Itu merupakan salah satu daripada jaringan terputus ataupun Kenapa terputus? tidak ada sambungan. Sebab buat masa sekarang, kalaulah seseorang itu datang daripada Serikir nak pergi ke Tanjung Manis, mereka terpaksa menggunakan laluan yang lebih panjang. Daripada Serikir, Bintango, Sibu, baru pergi ke Tanjung Jadi Manis. apabila jaringan itu nanti sudah disambung, apa implikasinya? Implikasinya, jalan yang ada sekarang memakan masa lebih daripada 2 jam. Ya. Jadi bila siapnya jalan Pasi daripada simpang Pasi di antara Serikir dan Bintango, untuk sampai ke Tanjung Manis, jaraknya ialah 17 km dan hanya memakan 45 minit Ini saja. satu penjimatan waktu Penjimatan yang cukup masa, ya. Dari bagus. segi jarak fizikal lebih dekat dan dari segi jangka masa lebih pendek. So menjimatkan minyak, Ya, sudah pasti. menjimatkan dari segi wang. Ya, sudah pasti. Yang ketiga, kategori ketiga apa dia Datuk? Kategori ketiga ialah kita menaik taraf dan membaik pulih jalan pesisir yang ada sekarang. Dan kita telah mengenal pasti laluan mana yang perlu kita baik pulih, laluan mana yang perlu kita baik pulih dan naik taraf. Sebab pada masa sekarang, jalan pesisir dari selatan hingga ke utara panjangnya ialah 896 km. Baik. Dan apabila ketiga-tiga kategori ini sudah diliputi, apa maknanya ni semua kepada rakyat Sarawak? Maknanya ianya memberi keselesaan yang lebih baik berbanding dengan jalan raya yang sedia ada sekarang. Kedua, lebih cepat. Dan ketiga, kita membuka kawasan yang tidak mempunyai jalan raya sebelum daripada ini. Maknanya kita akan menjadikan jalan pesisir apabila lengkap nanti menjadi katalis ataupun penggerak kepada pembangunan sosioekonomi di kawasan luar bandar, khususnya di kawasan pesisir pantai. Baik, rangkaiannya begitu panjang, membabitkan tentu satu jumlah peruntukan yang besar. Sarawak ada wang kah untuk membina jalan raya ini? InsyaAllah Sarawak ada peruntukan. Dan kalau dulu kita hanya bergantung kepada peruntukan daripada kerajaan pusat yang datang secara berperingkat-peringkat, dan oleh itulah maka apabila kita menyedari bahawa jalan pesisir ini perlu dilengkapkan, perlu disiapkan kerana para penduduk yang begitu ramai di kawasan pesisir amat memerlukan jalan perhubungan, maka kerajaan Sarawak mengambil langkah berani. Kita menggunakan alternative funding. Ini digunakan untuk membina jalan pesisir ini. Kos keseluruhan terbabit dalam pembinaan jalan raya untuk projek ini? Untuk menyiapkan jalan pesisir, kerajaan Sarawak telah memperuntukkan bajet sebanyak 5 bilion. 5 bilion bersamaan dengan 5,000 juta. Ya, jadi dengan anggaran kos tersebut, ini anggaran. Kalau ditender mungkin kosnya tidak sama seperti yang kita bajetkan. Jadi kita berharap kita ada penjimatan di situ dan boleh digunakan untuk keperluan lain di kawasan pesisir. Dari segi peratusan pelaksanaan projek ini, kalau dapat Datuk jelaskan kepada audiens kita? Seperti yang saya katakan tadi, jalan pesisir sudah bermula dan ianya melibatkan pembinaan jambatan. Jadi pembinaan jambatan ini berbeza kemajuannya dari satu jambatan ke satu jambatan. Ada yang mencapai 5%, ada yang mencapai 21%, ada yang mencapai 15% dan sebagainya. Tetapi pendek kata,
pembinaan jambatan di laluan-laluan ini sedang berjalan dengan rancak pada masa kini. Misalnya kalau kita pergi di tapak lapangan, kita boleh menyaksikan pembinaan jambatan di Batang Rambungan di Lundu sedang berjalan. Kita pergi ke jambatan Batang Seribas berhampiran dengan feri Pusak dan Beladin, ianya sedang berjalan. Kalau kita saksikan di kawasan berhampiran dengan pangkalan feri Sungai Krian, iaitu di kawasan Kabak dan Sesang, kita dapati bahawa pembinaan jambatan Sungai Krian sedang berjalan. Begitu juga dengan jambatan di Batang Paluh yang menghubungi Serdeng ke Pulau Bruit sedang berjalan dengan rancak. Begitu juga dengan pembinaan jambatan Muara Lasa di Daro menghubungi Pulau Bruit sudah berjalan dengan rancak. Begitu juga dengan pembinaan jambatan Kuala Igan juga sudah bermula. Jadi maksudnya jalan raya dan 7 jambatan Ini yang missing tadi untuk menggantikan kemudahan feri. Ya. Yang missing link ialah di Jalan Pasi menuju ke Tanjung Manis, di mana kita dapati ada satu jambatan Batang Rajang sepanjang 1.2 km. Baik Datuk, kita akan perkatakan isu ini dengan lebih lanjut selepas rehat. Dan ini suatu yang menarik dan sebenarnya merupakan game changer untuk Sarawak. Baik, kita berhenti rehat untuk seketika. Anda sedang mengikuti program 2030. Bersama-sama kita ialah Datuk Julahi Narawi. Tadi Datuk memperkatakan soal missing link, rangkaian terputus dan juga jambatan yang saya sendiri anggap sebagai satu game changer di Sarawak yang akan mengubah landscape Sarawak. Kalau dapat Datuk komen ataupun ulas lebih lanjut lagi tentang isu ini. Jadi missing link yang kita maksudkan ialah sebelum ini tidak ada jalan raya menghubungi kawasan pesisir. Dan oleh kerana perlunya jalan ini dibina, maka kita mengenal pasti beberapa kawasan. Di antaranya ialah Jalan Pasi di antara Serikir dan Bintango menuju ke Tanjung Manis sepanjang 17 km. Dan di laluan tersebut kita mempunyai sebuah jambatan Batang Rajang sepanjang 1.2 km. Jadi missing link ini akan memendekkan perjalanan dari Serikir hingga ke Tanjung Manis kerana ianya hanya memakan masa 45 minit sahaja. Dan satu lagi missing link ialah ataupun jaringan terputus ialah di jalan yang kita bina melalui Kampung Jepak dan menyeberangi jambatan menyeberangi Kuala Kemenah. Jadi ianya memendekkan perjalanan dari lapangan terbang Bintulu ke Bandaraya Bintulu. Maknanya jambatan jalan raya yang lalu di Kampung Jepak adalah missing link ataupun jaringan terputus dan kita sambung dengan pembinaan jambatan Kuala Kemenah sepanjang lebih daripada lebih kurang 600 meter dan ianya akan menghubungkan dengan jalan Bandaraya Bintulu. Ianya memendekkan perjalanan daripada lapangan terbang Bintulu dan Bandaraya Bintulu. Sebab sekarang kalau kita mengikuti laluan lama, jangka masanya adalah lebih lama lagi. Itu pertama. Kedua, ianya memudahkan perhubungan di antara Bandaraya Bintulu dan Mukah. Kerana jalan pesisir sekarang sudah menghubungi Bandaraya Bintulu dengan Mukah. Maknanya ianya memberi kemudahan kepada sesiapa saja yang nak berulang alik ke Mukah dan ianya memberi kemudahan mobiliti yang lebih tersusun dan lebih selesa kepada penduduk di bahagian Mukah. Jadi jambatan ni suatu yang secara peribadi saya anggap suatu yang luar biasa. Begitu banyak jambatan dibina dan kos yang besar memperlihatkan komitmen kerajaan negeri untuk menyediakan kemudahan prasarana kepada rakyat Sarawak. Secara peribadi sebagai Menteri Muda yang diberi tanggungjawab untuk melihat, meninjau dan memastikan projek ini dilaksanakan dengan efektif. Bagaimana perasaan Datuk sendiri melihat di bawah? Jadi sebagai salah seorang daripada Menteri Muda diberi tanggungjawab dan kalau melihat kepada latar belakang saya lahir di kawasan pesisir, anak luar bandar
Kalau dulu kita kategorikan sebagai kawasan pesisir dan sekarang masih lagi di kawasan pesisir dan kita amat memerlukan jalan perhubungan yang lebih baik dan di antara penyelesaiannya ialah pembinaan jalan raya dan jambatan. Kita mesti faham bahawa Sarawak mempunyai banyak sungai. Sungai yang saiznya kecil, sederhana dan besar. Dan kesemua sungai ini untuk merentasi sungai ini kita perlu membina jambatan untuk membolehkan kenderaan yang lalu di laluan pesisir dapat menggunakan laluan ini dalam masa yang lebih cepat berbanding kalau kita gunakan kemudahan feri yang ada pada masa kini. Ada sungai begitu lebar. Ya memang kalau kita lihat Jambatan yang paling panjang ini apa ya? Jambatan yang paling panjang kalau kita siapkan nanti ialah jambatan Batang Lupa. Batang Lupa daripada bank to bank panjangnya ialah 5.1 km. Diikuti oleh jambatan Muara Lasa sepanjang 2.4 km. Dan ini di antara contoh di mana sungai yang besar itu memerlukan jambatan yang dibina merentasi sungai dari satu tebing ke satu tebing di seberang. Sesuatu yang satu kita dulu tahun 60-an, 70-an, malah 90-an kita tak terbayang, tak terlintas dalam pemikiran kita bahawa jambatan itu dapat dibina. Memang di suatu ketika dahulu kita tidak pernah mengimpikan ada jambatan, ada jalan raya di kawasan pesisir. Tetapi apabila Kerajaan Sarawak mengambil langkah berani, langkah berani untuk meneruskan pembinaan jalan pesisir, untuk melengkapkan jalan pesisir ini kita perlu membina jambatan-jambatan untuk mengganti kemudahan feri. Maknanya ianya benar-benar menjadi realiti, bukan mimpi sahaja. Impian menjadi kenyataan. Ini yang kita dengar daripada rakyat di kawasan yang berkaitan. Yang paling menggembirakan Datuk setakat ini melihat ke bawah? Bagaimana sambutan rakyat sendiri? Memang apabila kita mengadakan majlis pecah tanah, majlis pecah tanah yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, di mana kita nak berkongsi maklumat dengan para penduduk di kawasan berkaitan, memulakan kerja di tapak lapangan dan mereka berduyun-duyun yang datang untuk menyaksikan bahawa jambatan di kawasan mereka telah mula dibina. Dan ianya bukan merupakan setakat gimmick majlis pecah tanah seperti yang dikatakan oleh setengah-setengah pihak. Tetapi ianya menandakan bermulanya kerja-kerja di tapak lapangan yang sebenarnya. Dan kita boleh saksikan kerja itu masih berterusan sehingga projek itu siap pada masa sekarang. Ini menarik. Memang rakyat kelihatannya ada yang tak sabar. Tapi untuk membina projek gergasi yang besar seperti ini bukan mengambil masa 1-2 minggu atau 1-2 tahun. Bila agaknya keseluruhan projek ini dapat kita lihat? Saya boleh memandu dari Kuching sampai ke utara Sarawak agaknya. InsyaAllah, sebab ada di antara jambatan itu dijadualkan siap dalam masa 3 tahun, ada yang dijadualkan siap 4 tahun dan ada yang dijadualkan 5 tahun. Pendek kata, kalau diizinkan, ianya akan siap dalam jangka masa 5 tahun. InsyaAllah, 5 tahun. Baik. Ini suatu menarik dan kita akan kupas isu ini dengan lebih lanjut lagi selepas ini nanti. Kita rehat untuk seketika. Ya, terima kasih. Baik, isu jalan raya di Sarawak sentiasa mengundang perhatian 28 juta rakyat di negeri ini. Datuk, sebagai orang yang saya tengok Datuk sentiasa bergerak di bawah, memantau perkembangan projek ini. Pasti tidak semudah yang difikirkan oleh kebanyakan pihak. Jadi saya nak tahu, kalau dapat Datuk jelaskan apa agaknya tantangan ataupun cabaran laksanakan projek ini. Okey. Pertama, memang Kerajaan Sarawak ingin memastikan pembinaan jalan pesisir termasuk pembinaan jambatan, baik pulih jalan raya yang sedia ada dan juga pembinaan missing link ini berjalan dengan lancar. Maknanya kita tidak hanya bergantung kepada laporan daripada jabatan yang berkaitan ataupun jurutera-jurutera yang berkaitan. Tetapi sebaik-baiknya kita meninjau sendiri
dalam bahasa Inggeris yang kita mengatakan bahawa seeing is believing. Maknanya saya bersama-sama dengan jurutera daripada JKR dan semua pihak yang berkaitan, kita sentiasa turun ke padang untuk menyaksikan bahawa kerja-kerja itu berjalan dengan lancar. Maknanya kita menggunakan jalan pesisir itu sendiri dan kita dapat menyaksikan bagaimana keadaan memandu di laluan jalan pesisir. Bagaimana pengalaman Datuk sendiri? Memang ada setengah-setengah daripada jalan raya yang ada sekarang perlu dibaik pulih, perlu dinaik taraf. Oleh itulah maka seperti yang saya katakan terdahulu tadi, kita perlu naik taraf, kita perlu baik pulih jalan pesisir yang sedia ada. Dan untuk memastikan apakah ianya benar-benar seperti yang dilaporkan, jadi apabila kita memandu di laluan jalan pesisir itu sendiri, kita dapat menyaksikan in person ya, Dan merasai Ya. keadaan laluan jalan pesisir yang ada pada hari ini. Saya sebenarnya telah memandu, bukan saya memandulah, bersama-sama dengan kaki tangan saya dari selatan hingga ke utara. Saya dah merasa bagaimana rasanya menggunakan jalan pesisir yang sedia ada sekarang. Jadi oleh itulah maka saya cukup faham apabila ada rintihan, ada pada keluhan. Tetapi insya-Allah keluhan dan rintihan ini akan menjadi sejarah apabila jalan raya ini dapat dibaik pulih, dapat dinaik taraf, dan apabila jambatan siap nanti, tak adalah queue panjang di pangkalan feri, dan insya-Allah apabila siapnya jaringan terputus ini dibina nanti, insya-Allah ianya akan membolehkan keselesaan kepada para pengguna jalan raya di seluruh Sarawak. Insya-Allah ini harapan kita. Berbalik kepada soalan saya tadi, dari segi cabarannya apa dia dalam melaksanakan projek ini? Okey, cabarannya pertama, kalau kita lihat di sepanjang laluan jalan pesisir, kita mempunyai banyak sungai. Sungai saiznya kecil, sederhana, besar. Itu cabaran yang pertama. Bagaimana nak membina jambatan merentasi sungai yang begitu besar. Itu pertama. Kedua, jenis tanah kita adalah tanah rata yang kita kategorikan sebagai tanah gambut ataupun pit soil ataupun tanah alluvial di kawasan lembah sungai. Dan ini merupakan satu cabaran kerana untuk mengkaji rupa bentuk tanah yang ada di bawah itu juga memerlukan masa yang dijalankan oleh para konsultan kita. Bagaimana tangani cabaran dari segi tanah ni? Ya, tetapi insya-Allah dengan kajian yang lengkap, dengan laporan yang lengkap yang dilakukan oleh pakar-pakar kejuruteraan kita, ianya dapat diatasi. Kerana kita tidak hanya bergantung kepada kepakaran daripada sumber dalaman. Kerana ada di antara kontraktor kita yang mendapat tawaran kerja tersebut mempunyai kerjasama dengan pakar-pakar daripada luar negara. Misalnya ada yang mempunyai joint venture dengan syarikat-syarikat yang biasa membina dan pernah membina jambatan, misalnya daripada China. Ini di antara cara kita dapat mengatasi cabaran dari segi teknikalnya. Cabaran-cabaran lain? Cabaran-cabaran lain ialah kita perlu berkongsi maklumat yang selengkap-lengkap dengan para penduduk tempatan. Kita perlukan kerjasama yang padu daripada penduduk tempatan. Kerana semasa pembinaan memang banyak cabaran ataupun gangguan sedikit sebanyak ya di kawasan tapak lapangan. Jadi kita memerlukan kerjasama daripada penduduk tempatan khususnya supaya kerja-kerja itu dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna. Ini cabaran yang perlu kita gangguan atasi macam juga. mana itu? Misalnya kalau kita membina jambatan merentasi sungai. Katakanlah saya ambil contohlah. Sungai adalah di antara sumber para nelayan di kawasan pesisir untuk menangkap ikan. Mereka menggunakan sejenis alat tangkapan yang kita panggil kalau di kawasan pesisir ranto misalnya, menggunakan pukat dan sebagainya. Jadi kalau kita saksikan semasa feri menyeberangi dari seberang ke seberang lagi, kita boleh menyaksikan para nelayan sedang melabuhkan alat-alat tangkapan mereka di laluan yang sama. Jadi ini perlu kita ambil kira juga keselamatan nelayan sementara kita menyeberang membawa para pengguna jalan raya dengan selamat. Jadi ini salah satu daripada cabarannya. Cabaran dari segi
keperluan rakyat yang masih memerlukan sumber perikanan di kawasan berkaitan. Baik Datuk, satu yang penting untuk diperkatakan dalam kita memperkatakan isu pembinaan jalan raya ini adalah kesannya secara langsung dari segi ekonomi, pelancongan, telekomunikasi dan sebagainya. Kalau dapat Datuk perincikan hal-hal ini? Ya, memang seperti yang kita ketahui, mana-mana negara yang memerlukan tahap pembangunan yang lebih pantas memerlukan jalan perhubungan. Dan di jalan perhubungan ini amat diperlukan di kawasan pesisir dan di luar bandar di Sarawak. Dan kesannya kalau kita lihat amat ketara. Pertama, ianya memudahkan pergerakan dari satu tempat ke satu tempat. Maknanya mobility itu boleh berlaku dalam masa yang lebih singkat. Itu yang pertama. Kedua, kita boleh membawa masuk mana-mana keperluan ataupun input untuk sektor-sektor pertanian misalnya yang digunakan oleh para nelayan, yang digunakan oleh para petani dengan lebih cepat dan lebih murah. Itu yang pertama. Pada masa yang sama, kita boleh menggunakan jalan raya untuk memasarkan hasil-hasil tani dan tangkapan ikan ke pusat bandaraya sebagai pasaran utama. Ini dari segi ekonominya. Ketiga, kita boleh membuka kawasan pertanian baharu kerana mana-mana pelabur, mana-mana petani yang nak membuka kawasan pertanian yang baharu, mereka memerlukan jalan perhubungan. Dan ini kesan yang amat nyata sekali. Dan seterusnya, yang seperti yang saya katakan tadi, apabila jalan raya itu membolehkan pergerakan dalam masa yang lebih singkat, kita boleh menarik para pelancong dalaman untuk datang ke kawasan yang berkaitan. Kerana mungkin kalau tak ada jalan raya, mungkin pelancong itu boleh datang tetapi mungkin berkurangan. Dan kita jangka dengan siapnya jalan pesisir nanti, ianya akan membolehkan mana-mana pelancong, sama ada pelancong daripada dalam negara ataupun daripada luar negara, berkunjung ke kawasan luar bandar, berkunjung ke kawasan pesisir dalam masa yang lebih singkat, dan dengan lebih mudah lagi berbanding dengan tak ada jalan raya. Baik, Datuk ada 1 minit lebih kurang untuk memperkatakan kesannya dari segi nilai hartanah bagaimana? Memang selain daripada kesan-kesan yang saya maksudkan tadi, dari segi nilai hartanahnya pasti meningkat. Jadi maknanya value tanah itu akan appreciate lah apabila sudah berhampiran dengan jalan utama ataupun jalan raya. Jadi di antara keuntungan yang mungkin tidak kita sedari ialah nilai tanah yang terletak di tepi jalan akan meningkat secara berkali-kali ganda. Memang berkali-kali ganda. Misalnya mungkin dulu 1 ekar tidak ada nilai yang tinggi, tetapi apabila sudah dibina jalan raya, nilainya telah meningkat berkali-kali ganda. Itu yang pertama. Kedua, nilai hasil tani itu juga telah meningkat. Misalnya kalau saya ambil contoh yang mudah lah. Kalau dulu pisang tak ada harga, kelapa tak ada harga, pisang mungkin buruk tidak dijual. Tetapi sekarang apabila sudah ada jalan raya, pisang sudah mempunyai harga. Malah si pembeli yang datang mengambil hasil-hasil tani yang diperlukan, begitu juga dengan harganya akan meningkat. Baik Datuk. Ini suatu yang menarik dan kita perlu ingatkan kepada rakyat bahawa jalan raya ini memang sesuatu yang penting untuk menggerakkan, memacukan Sarawak ke hadapan selari dengan impian kita untuk saksikan Sarawak wujud sebagai negeri maju menjelang 2030. Dan hingga jumpa lagi minggu depan. Sekian, salam hormat. Terima kasih.